Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi wa jahada bi jihadihi ila yaumiddin amma ba'd. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina syaqiyan wa la mahruman wa la matrudan ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pertamanya alhamdulillah kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan kepada kita kelapangan dan juga peluang untuk kita sama-sama berkumpul pada malam yang berbahagia ini. Jadi kita harapkan moga-moga Allah SWT juga akan memberkati majlis kita, mengampunkan dosa-dosa kita dan kemudian memberkati kehidupan kita dan memberikan kepada kita istiqamah kan, agar terus kita berada di atas agama Allah SWT sehinggalah kita bertemu dengan Allah SWT kelak. Jadi insyaAllah pada malam ni kita sambung lagi pengajian kita berkenaan tentang sirah Rasulullah SAW. Kalau sekiranya dalam sesi yang lepas ataupun dalam kuliah yang lepas kita telah membincangkan beberapa perkara yang berkait dengan peristiwa-peristiwa sebelum daripada berlakunya penghijrahan para sahabat dan juga Rasulullah SAW sendiri ke Madinah. Kita telah ceritakan berkenaan tentang usaha Rasulullah SAW untuk mencari tapak baru kan, bagi mendirikan negara Islam yang pertama setelah dakwah di Mekah menemui jalan tepu, menemui ketepuan. Maknanya tak ada dah pertambahan daripada kalangan orang Quraisy yang masuk ke dalam agama Islam pada masa itu, walaupun Rasulullah dah duduk di situ lebih daripada 10 tahun. Kemudian kita juga telah membincangkan berkenaan tentang peristiwa Isra dan Mi'raj yang berlaku di celah-celah kan, usaha Rasulullah SAW mencari kabilah-kabilah ni kan, yang merupakan satu petanda kan bahawa fungsi ataupun peranan yang Allah SWT berikan kepada orang Yahudi sebelum ini telah pun tamat. Dan fungsi memerintah dunia ini akan diberikan pula kepada umat Muhammad SAW. Jadi daripada situ kita tengok Rasulullah dibawa pergi ke Baitul Maqdis kan, kemudian dibawa menghadap Allah SWT yang dalam peristiwa Mi'raj. Dan dalam tempoh itu juga Rasulullah SAW bermimpi kan bahawa dia akan berhijrah ke satu bumi yang subur. Kan, ini ra'aitu fil manami anni muhajirun ila ardin zati nakhlah. Aku bermimpi dalam mimpiku bahawa aku akan berhijrah ke satu bumi yang dipenuhi dengan pokok-pokok tamar. Kan, fa idza hiya Yasrib, rupa-rupanya ia adalah Yasrib. Dan kemudian dalam usaha mencari kabilah-kabilah yang juga sebenarnya akhirnya menemui jalan buntu juga, tiba-tiba Rasulullah SAW dipertemukan dengan rombongan, 6 orang rombongan daripada Yasrib kan, lalu berlakulah perbincangan dan mereka ke-6 orang itu masuk Islam. Tahun sesudahnya mereka datang lagi kan, bawa pula 12 orang, berlaku bai'ah Aqabah yang pertama. Tahun seterusnya diorang datang lagi bawa 72 orang lelaki dan seorang perempuan, berbai'ah pula pada bai'ah Aqabah yang kedua. Bai'ah Aqabah kedua berlaku pada bulan Zulhijjah. Pada bulan Zulhijjah tahun yang ke-13 kenabian. Maknanya tahun terakhir Rasulullah SAW berada di bumi Mekah. Lepas bulan Zulhijjah, bulan Muharram.
Lepas bulan Zulhijjah bulan Muharram, lepas tu Safar, lepas tu Rabiul Awal. Okey. Jadi sebagaimana yang kita tahu, peristiwa hijrah kan, Rasulullah SAW berhijrah berlaku pada bulan Safar. Berlaku pada bulan Safar, maknanya lebih kurang 2 bulan selepas daripada perjanjian Aqabah yang kedua. 2 bulan selepas daripada perjanjian Aqabah yang kedua. Dan Rasulullah sampai dekat Madinah pada bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal. Jadi tahun ke-14 kenabian ni adalah merupakan tahun pertama hijrah. Yang kita panggil, maknanya tahun sebelum daripada hijrah kita panggil tahun 1 kenabian, 2 kenabian, 3 kenabian, sampailah tahun ke-13 kenabian. Bila masuk tahun 14, kan, kita akan panggil tahun hijrah. Sebab tahun tu bermula bulan Muharram tahun itu dipanggil sebagai satu hijrah. Yang dipanggil sebagai satu hijrah. Jadi satu hijrah bermula daripada bulan Muharram. Tapi hijrah Nabi sendiri bermula pada bulan Safar. Dan sampai Nabi di Madinah adalah pada bulan Rabiul Awal. Tapi kenapa bulan Muharram dijadikan sebagai bulan pertama? Kerana persiapan hijrah tu berlaku daripada bulan Muharram lagi. Sebab para sahabat yang berhijrah ni, dia berhijrah daripada awal lagi. Bukan bulan Safar. Bukan bulan Safar. Habis saja bai'ah Aqabah yang kedua ni, berlakulah penghijrahan secara sikit demi sikit. Jadi insyaAllah pada malam ni kita akan tengok sikit cerita berkenaan tentang hijrah para sahabat. Dan kemudian kita akan tengok kan perbincangan orang-orang Quraisy untuk membunuh Rasulullah SAW secara ringkas. Jadi bila kita tengok di sini, saya ghostan sikit ke belakang. Bila berlaku saja hijrah ke Madinah, hijrah Madinah dia tak sama macam hijrah ke Habsyah. Sebelum tu berlaku hijrah ke Habsyah. Para sahabat yang beriman di zaman Mekah ni sebenarnya tak ramai, dalam 350 lebih kurang. Separuh daripadanya berhijrah ke Habsyah. Separuh daripadanya berhijrah ke Habsyah. Tetapi pernah tak berlaku peperangan di antara Quraisy dengan Habsyah? Tidak pernah berlaku perang di antara Quraisy dengan Habsyah ataupun Ethiopia sekarang ni. Kenapa tidak berlaku perang? Kan? Kerana penghijrahan para sahabat pergi ke Habsyah tidak berjaya untuk mendirikan daulah. Tetapi bila sahabat pergi berhijrah ke Madinah, maka pada masa itu Madinah bertukar menjadi daulah. Sebab itu bila kita tengok hijrah para sahabat ke Madinah dihalang oleh orang Quraisy. Hijrah kan para sahabat pergi ke Habsyah dihalang tak? Dihalang juga. Tetapi dihalang dalam bentuk yang ringkas saja. Dihantar rombongan yang diketuai oleh saya tak ingat nama dia. Pergi ke Habsyah, lalu berlakulah dialog, cuba untuk tarik balik para sahabat ni balik semula ke Mekah, tapi tidak berjaya. Jadi rombongan itu pun balik. Bila balik saja dah tak ada apa-apa dah. Tidak ada misi seterusnya untuk menarik semula orang yang pergi ke Habsyah ni balik semula ke Mekah. Tetapi berbeza dengan Madinah. Para sahabat yang berhijrah ke Madinah, kan, mereka berhijrah dan dihalang. Dihalang. Mana-mana yang mereka tahu bahawa berlaku penghijrahan, mereka akan halang. Mereka akan halang. Kecuali Saidina Umar. Saidina Umar ni mereka tak berani nak halang. Tetapi dia tidak berhenti setakat tu. Tidak berhenti setakat itu. Dihalang, akhirnya para sahabat masih lagi berhijrah. Sampai akhirnya, kan, cuma tinggal Rasulullah, Saidina Abu Bakar dan beberapa orang Islam sahaja di Mekah yang belum berhijrah pada bulan Safar tu. Kemudian berlakulah penghijrahan Rasulullah dan tidak lama selepas penghijrahan itu berlaku perang. Berlaku perang di antara penduduk Mekah, iaitu orang-orang Quraisy dengan orang Madinah. Kan, menunjukkan bahawa peristiwa hijrah ke Madinah dia tak sama macam peristiwa hijrah ke Habsyah. Kan, kerana dua negara ini dia punya tabiat dia tak sama. Tabiatnya tidak sama. Kan. Jadi bila kita tengok dalam cerita ni, dalam kisah ni, saya takkan bacakan satu-satu lah, nanti tuan-tuan boleh baca sendiri. Secara umum, bila berlaku saja bai'ah Aqabah yang kedua, pada masa itu juga, kan, pada masa itu ataupun sekitar waktu itu turun, kan, ayat Allah SWT mengatakan uzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu. Kan, diizinkan kepada mereka, kan, iaitu orang-orang beriman untuk berperang, kan, kerana mereka dizalimi. Sedangkan kita tahu bahawa di zaman Mekah, daripada tahun pertama kenabian sampailah peristiwa Aqabah tu, tidak ada keizinan untuk perang. Sebab dia Allah SWT sebut dalam Al-Quran, alam tara ila lazina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus salata wa atuz zakah.
Tidakkah kamu lihat kepada satu kumpulan manusia yang dikatakan kepada mereka, kufu aydiyakum, tahan tangan kamu. Wa aqimus solah wa atuz zakah, tunaikan solat dan berikan sedekah. Jadi maknanya tidak ada kan satu arahan, bahkan tidak ada satu arahan untuk berperang, bahkan larangan daripada Allah SWT untuk kan orang-orang Islam membalas apa juga gangguan fizikal yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy. Tetapi selepas daripada bai'ah Aqabah kedua, selepas bai'ah Aqabah kedua, turun ayat daripada Allah SWT yang mengatakan bahawa diizinkan kepada orang-orang beriman itu untuk berperang kerana mereka dizalimi. Kenapa? Kerana bila berlaku saja bai'ah Aqabah kedua, maka pada masa itu kan akan berlakulah perang, dan perang tidak dapat dielakkan dah. Sebab itu bila kan, dalam bai'ah Aqabah kedua, Rasulullah SAW menyebut kepada orang-orang Ansar, iaitu kepada orang yang datang daripada Madinah, iaitu golongan Aus dan Khazraj, Rasulullah sebut kan kepada mereka balidam muddam, kan bahkan darah dibalas darah, wal hadamul hadam, dan kemusnahan akan dibalas dengan kemusnahan. Ana minkum wa antum minni, aku daripada kamu dan kamu daripadaku. Wa haribu man harabtum, aku akan memerangi siapa saja yang kamu perangi. Wa usalimu man salamtum, dan aku akan berdamai dengan siapa saja yang kamu berdamai. Jadi bai'ah Aqabah kedua adalah bai'ah untuk perang. Jadi sebab itu bila pergi saja para sahabat ni kan keluar daripada Mekah, dihalang dengan halangan yang cukup luar biasa. Di sini diceritakan 3 kisah. Diceritakan tiga kisah sebagai contoh macam mana halangan itu berlaku. Kisah yang pertama yang diceritakan adalah berkenaan tentang seorang suami isteri bersama dengan anak dia, iaitu Abu Salamah dan juga Ummu Salamah. Abu Salamah dan juga Ummu Salamah. Ini dua orang ni sahabat awal masuk Islam. Bila mereka nak berhijrah, nak bawa ni, keluarga dia halang. Keluarga halang. Jadi keluarga Ummu Salamah menghalang daripada Abu Salamah membawa isterinya. Abu Salamah daripada kabilah sekian, Ummu Salamah daripada kabilah sekian. Jadi dia kata kepada Abu Salamah, dia kata engkau pergilah, tapi engkau tak boleh bawa isteri engkau, sebab isteri dia kabilah lain. Jadi kabilah dia tarik isteri dia dan tak bagi berhijrah. Kemudian direbut pula anak. Rebut anak dalam kisah, dalam hadis disebut sampai putus tangannya. Putus ke patah wallahu alam. Tapi maknanya cederalah budak tu. Cedera budak tu. Lalu budak tu pula duduk dekat kabilah lain. Duduk dekat kabilah si suami pergi berhijrah. Yang isteri pula duduk dekat kabilah isteri dia. Sampai saja di Madinah, tinggallah Abu Salamah ni sorang-sorang. Dalam kisah ni, kalau sekiranya kita nak tengok kisah cinta seorang perempuan terhadap suami dia, cuba tengok kisah Ummu Salamah. Dahsyat kisah dia. Sebab dia teramat menyayangi Abu Salamah. Sehingga ketika dalam masa setahun berpisah tu, setiap hari dia akan keluar daripada Mekah pergi ke tempat dekat sini ada dia tulis nama tempat tu, mengenangkan nasib dirinya dan mengenangkan Abu Salamah sampai petang. Tiap-tiap hari dia buat begitu. Sehinggalah akhirnya ahli keluarganya kesian melihat Ummu Salamah ni, lalu dia orang pun benarkan dia untuk berhijrah. Pergilah engkau kepada suami engkau. Lalu dia pun pergi kepada keluarga lelaki dia, keluarga Abu Salamah, ambil anak dia dan berhijrah. 2 orang. 2 orang nak berjalan daripada Mekah menuju ke Madinah dalam satu perjalanan yang jauhnya lebih kurang dalam 500 km. 500 km. Untuk pergi berhijrah ke Madinah. Tapi ditakdirkan oleh Allah SWT di pertengahan jalan di Tan'im, dia bertemu dengan seorang, lalu orang itu sudi untuk menemankan dia sampai ke Madinah. Lalu dia pun sampai ke Madinah dengan selamat. Itu maknanya dihalang oleh orang Quraisy dengan halangan yang cukup dahsyat. Kemudian begitu juga satu lagi kisah lain, iaitu kisah Suhail. Bukan Suhail. Suhail Ar-Rumi. Kisah Suhail Ar-Rumi. Suhail Ar-Rumi adalah merupakan orang bukan Arab. Ada kata dia orang Arab tapi duduk di luar. Ada yang kata dia memang bukan orang Arab. Tapi yang penting sekali, dia bukan orang Mekah. Itu tidak ada khilaf. Tidak ada khilaf bahawa Suhail Ar-Rumi bukan orang Mekah. Dan dia datang ke Mekah dalam keadaan miskin. Dia datang ke Mekah dalam keadaan miskin. Lalu dia duduk di Mekah, bekerja, berniaga sehingga akhirnya dia jadi kaya raya. Ketika mana dia nak berhijrah, dia simpan seluruh harta dia. Sebab para sahabat ni ketika mana dia berhijrah, dia tak akan mampu bawa apa-apa pun. Sebab dia berhijrah dalam keadaan sembunyi. Dia berhijrah dalam keadaan sembunyi. Jadi dia tak akan mampu untuk bawa
banyak harta. Jadi harta-harta itu ditinggalkan. Rumah kompon tak boleh bawa dah. Kan, binatang tunggangan berapa je yang boleh dibawa. Harta-harta emas apa semua tu boleh dibawa dalam satu uncang, dua uncang. Kan, tapi lepas tu dia orang tak boleh bawa lebih daripada itu. Kan. Jadi apabila dia berhijrah, dia bawa sikit daripada harta dia dan sebahagian daripada hartanya disimpan di rumah dia. Dengan harapan bahawa kalau sekiranya keadaan berubah, kan, maknanya kalau sekiranya akhirnya Mekah masuk Islam ataupun Mekah dibuka, jadi dia orang boleh ambil balik harta-harta mereka. Sebab dalam peristiwa hijrah ni, ketika mana mereka berhijrah, harta yang dia orang tinggalkan semua dirampas oleh orang Quraisy. Semua dirampas oleh orang Quraisy. Sebab itu, dalam perang Badar nanti kita akan tengok, punca berlaku perang Badar adalah apabila orang-orang Quraisy balik daripada bumi Syam berniaga, lalu ditahan oleh orang-orang Islam untuk dirampas harta-rampasan atau harta-harta perniagaan mereka. Jadi timbul satu subhat kan dalam sejarah, kenapa orang Islam menyamun kan pedagang-pedagang daripada bumi Syam, iaitu pedagang-pedagang Quraisy yang balik daripada bumi Syam. Jawapannya kerana untuk mengembalikan harta yang dirampas kan oleh orang-orang Quraisy ketika mana mereka berhijrah. Sebab orang Quraisy jadi kaya raya apabila orang Islam ni berhijrah. Nah, cuba bayangkan dalam 100 lebih orang Islam berhijrah, paling kurang dia orang ada tanah, dia orang ada kebun, dia orang ada pokok-pokok, kan, dia orang ada rumah, semua tu habis dirampas. Kan, dan dia orang datang ke Madinah dalam keadaan berlenggang. Mana boleh bawa mungkin kuda seekor, 2 ekor, mungkin unta seekor, 2 ekor, harta mungkin sikit lah, kan. Jadi sama macam Suhaib Ar-Rumi. Suhaib Ar-Rumi ni seorang yang kaya raya. Kan, dia hartawan dan dia peniaga dan akhirnya dia jadi seorang yang kaya. Ketika mana dia berhijrah, keluar saja daripada Madinah, daripada Mekah, dia dihalang oleh penduduk Quraisy. Lalu mereka mengatakan kepada Suhaib Ar-Rumi, atai tanah sa'lukan, kamu datang kepada kami dalam keadaan mengemis. Dalam keadaan mengemis. Kemudian kamu berniaga, kamu ini, kamu jadi kaya. Adakah kamu akan tinggalkan kami dalam keadaan kamu bawa segala harta? Kan? Lalu Suhaib Ar-Rumi kata apa? Dia kata, boleh tak kalau sekiranya aku serahkan semua harta kamu, kamu lepaskan aku untuk berhijrah? Dia kata okey. Lalu dia bagi segala yang ada pada dia, dekat badan dia bagi. Kan? Lepas tu orang Quraisy kata apa? Orang Quraisy kata ini bukan harta kamu. Kan? Mana banyak lagi harta kamu. Sebab dia tahu. Kan? Suhaib Ar-Rumi ni kaya. Jadi ada riwayat yang mengatakan bahawa Suhaib Ar-Rumi pun menunjukkan di mana hartanya. Rupanya hartanya diletakkan di celah-celah dinding rumahnya. Mana disembunyikan. Disembunyikan di celah-celah dinding. Dinding-dinding rumahnya dan juga di dalam rumah di tempat-tempat yang tersorok. Dia dedahkan semua tu. Bila dedahkan semua tu, dia orang tengok ada, baru dia lepaskan. Ya, bila dilepaskan, sampailah dia ke Madinah dengan selamat. Dan Rasulullah SAW kan disampaikan berita berkenaan tentang apa yang dilakukan oleh Suhaib Ar-Rumi kan oleh Allah SWT. Allah SWT sampaikan berita itu kepada Rasulullah SAW melalui Jibril dan seumpamanya. Lalu Rasulullah pun ketika mana melihat Suhaib Ar-Rumi datang, Rasulullah sebut kepada Suhaib Ar-Rumi, Robihal baik. Beruntunglah perniagaan, beruntunglah perniagaan. Ya? Jadi dia datang tu dalam keadaan harta yang dia cari entah berapa tahun, entah berapa puluh tahun, akhirnya semua tu habis. Ya, semua tu habis. Kan? Dan dia datang dalam keadaan tak ada apa-apa. Kan? Pergi ke bumi Madinah yang dia pun tak tahu apa akan jadi pada dia di bumi Madinah. Kan? Tapi dengan tawakal yang tinggi, akhirnya mereka sampai. Satu lagi kisah lain berkenaan tentang kan, Sayyidina Umar kan, berserta dengan 2 orang lagi sahabat yang lain, iaitu Ayyash dan juga Hisham. Dan Ayyash dan juga Hisham. Jadi Sayyidina Umar bila dia berhijrah, orang tak berani kacau dia. Kan? Tetapi Ayyash ni adalah merupakan seorang ahli keluarga kan kepada kepada pembesar Quraisy ni, kan, kepada Abu Jahal. Ya, kepada Abu Jahal. Jadi apabila mereka sampai di pertengahan jalan, dekat nak sampai Madinah dah, sampai di pertengahan jalan, mereka ditahan. Yang ditahan, lalu dia orang kata minta Ayyash ni untuk balik. Kan, balik semula ke Mekah kerana ibunya bernazar bahawa selagi Ayyash tidak balik, dia tidak akan makan, kan, dia tidak akan sikat rambut, kan, kemudian dia tidak akan berteduh, kan. Kan? Lalu Sayyidina Umar kata apa? Kan, Sayyidina Umar kata kepada dia, jangan ikut, itu cuma helah sahaja. Ya, jadi dia kata apa? Sayyidina Umar ni cerdik. Kalau sekiranya kita baca sejarah Sayyidina Umar ni memang seorang yang teramat cerdik. Kan? Teramat cerdik. Di antara orang-orang Quraisy yang boleh membaca adalah Sayyidina Umar. Sedangkan orang Quraisy adalah satu bangsa yang digelar oleh Allah SWT sebagai bangsa buta huruf.
Kan? Jadi orang yang boleh membaca dan menulis dalam masyarakat Quraisy ni adalah merupakan orang yang teramat cerdik. Kalau ikut satu buku yang saya baca, Mawsu' As-Safir, yang dikata bahawa bilangan orang Quraisy yang boleh membaca daripada ribu-ribu orang tu hanya 17 orang saja. Kan? Dan salah seorangnya adalah Sayyidina Umar. Jadi Sayyidina Umar dia kata kepada Ayas, dia kata ibumu, kan, kalau sekiranya dia lapar, dia akan makan. Kalau sekiranya ada binatang letak dekat kepala dia, dia akan sikat kepala dia. Dan kemudian kalau sekiranya dia rasa panas, dia confirm akan masuk rumah. Kan? Tapi Ayas dia jadi lembut hatinya, dia kata tak apa, dia nak ikut. Dia nak ikut, lalu Sayyidina Umar pun bagi kepada dia satu, kan, unta, kan, yang laju. Kan, dia kata kalau jadi apa-apa, kau lari. Kan? Tapi tak sempat lari. Sampai tengah jalan, dia kena ikat, terus pergi ke Mekah. Kan? Jadi maknanya ni cerita-cerita dan banyak lagi cerita-cerita lain sebenarnya yang menceritakan bagaimana sahabat ni berhijrah. Kan? Kalau satu-satu cerita kita ambil tu, kita akan dapati bahawa ia adalah merupakan satu kisah yang cukup menunjukkan satu bentuk pengorbanan yang tinggi. Sebab itu, bila kita melihat dalam Al-Quran, Allah SWT menggelar orang-orang yang datang daripada Mekah menuju ke Madinah ni sebagai golongan muhajirin. Dan golongan muhajirin ni adalah merupakan satu golongan yang tinggi kedudukannya di sisi Allah SWT. Kan? Sebab apa? Sebab hijrah yang mereka lakukan. Sebab hijrah ni bukan mudah. Macam kita, katakanlah diri kita duduk di sini, salam ni, kan, berhijrah pergilah ke satu tempat, kan, untuk menyelamatkan diri, ya? Dan juga untuk menegakkan kalimah Allah SWT di bumi yang tak tahu lagi apa nasibnya. Sebab bila dia orang sampai kat Madinah, bukan semua orang Madinah masuk Islam. Ramai lagi yang tak masuk Islam. Di kalangan Aus dan Khazraj itu sendiri, ramai lagi yang belum masuk Islam. Kemudian di Madinah juga ada Yahudi. Kan? Jadi tak tahu nasib dia, apa akan jadi kat sana. Makan, minum macam mana, akan berteduh di mana, rumah di mana keluarga, anak bini duduk kat mana. Macam Abu Salamah tadi, sampai-sampai duduk seorang-seorang. Kan? Ummu Salamah bila sampai pula, dia terpaksa cari di mana Abu Salamah. Lepas tu barulah duduk sekali. Kan? Rasulullah sendiri bila sampai dekat Madinah, duduk di rumah Abu Ayyub Al-Ansari selama 8 bulan. Sebelum daripada dia buat rumah lain. Kan? Jadi begitu sukarnya orang-orang yang berhijrah ni. Okay? Jadi itu secara umum kan. Jadi berlakulah penghijrahan satu demi satu. Lalu orang-orang Quraisy pun mula sedar bahawa orang Islam sekarang ni sedang bergerak secara sembunyi-sembunyi menuju ke Madinah. Dalam riwayat disebut bahawa tinggal pada masa itu hanya Rasulullah, kan, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali, dan hanya beberapa orang saja lagi yang belum berhijrah. Belum berhijrah. Jadi di sini, kan, bila orang-orang Quraisy mengetahui bahawa mereka pergi ke Madinah, kan, lalu mereka berkumpul di Darun Nadwah. Ya, kalau tuan-tuan baca, kan, buku yang ada ni, kan, boleh tengok di situ nama-nama pembesar-pembesar dia. Kan, ada 7 pembesar, kan, di antaranya 7 perwakilan ataupun dan lebih daripada itu lagi, ini nama-nama yang utama, kan, yang berkumpul di Darun Nadwah, kan, berkumpul di dekat dengan Kaabah, kan. Jadi mereka berbincang apa nak buat kepada Rasulullah. Kenapa pada kali ini, kan, sebagaimana persoalan kita timbulkan tadi, kenapa pada kali ini mereka bersungguh-sungguh, kan, secara serius bincang berkenaan tentang penghijrahan para sahabat dan juga Rasulullah SAW ke Madinah. Sedangkan dia orang tak bincang benda yang sama ni seperti mana yang berlaku di Habsyah. Kan, ketika mana para sahabat berhijrah ke Habsyah. Dan nak tengok getirnya suasana pada masa itu kepada orang Quraisy adalah apabila kita melihat dalam riwayat mengatakan bahawa di saat inilah munculnya iblis. Kan, iblis muncul dalam hidup manusia ni, dalam alam manusia ni hanya beberapa kali saja dalam sejarah. Hanya beberapa kali saja dalam sejarah. Dan dia akan muncul hanya dalam suasana-suasana getir. Dan di sini dia muncul. Dan di sini dia muncul sebagai orang tua, kan? Sebagai orang tua yang mengaku datang daripada Najd. Yang daripada Najd. Sebagai syekh tua yang datang daripada Najd. Datang dan masuk, kan, dalam perbincangan mereka. Masuk dalam perbincangan orang-orang Quraisy. Kenapa? Pada kali ini begitu getir. Sebab kalau kita tengok dari segi geografi, bila kita tengok daripada Mekah ke Habsyah, kan, Mekah ni duduk dekat bumi Hijaz. Madinah di sebelah utara. Habsyah duduk di sebelah barat. Kan, maknanya di sebelah Afrika.
perjalanan daripada Madinah, daripada Mekah menuju ke Habsyah, kan, dia kena lalu padang pasir dan kemudian laut. Lepas tu tak ada apa. Tak ada apa-apa kepentingan orang Quraisy terhadap rut ni. Perjalanan ni tak ada jadi isu. Tetapi bila Mekah Madinah, kan, perjalanan daripada Mekah ke Madinah adalah merupakan perjalanan dagang orang-orang Quraisy untuk pergi ke Syam. Perjalanan dagang orang-orang Quraisy untuk pergi ke Syam. Kalau sekiranya orang Islam telah bermukim di Madinah dan juga mendirikan negara di Madinah, kan, maka perjalanan dagang ni akan terancam. Akan terancam. Jadi kepentingan ekonomi orang Quraisy adalah merupakan salah satu daripada pertimbangan yang besar, kan, kepada orang-orang Quraisy, kan. Berbeza dengan Habsyah. Habsyah tak ada apa, kan, sebab dia perjalanan ke sebelah barat ni, dia kemudian lalulah mungkin seberang Laut Merah sampai ke sebelah Ethiopia. Jadi tak ada isu. Ataupun kalau dia lalu ikut utara pun, dia pergi ke sebelah New Sinai, seberang New Sinai, masuk Mesir, turun ke sebelah selatan pun boleh juga. Kita pun tak pasti jalan mana yang dia orang ikut dalam sejarah, ya. Jadi tapi logiknya dia ikut jalan laut. Ikut jalan laut seberang Laut Merah pergi ke sebelah Ethiopia. Jadi perjalanan tu bukan perjalanan dagang. Dia bukan laluan dagang. Laluan dagang orang Quraisy ada dua. Satu, laluan daripada Mekah, kan, menuju ke Syam. Syam ni maksudnya bumi. Syam sekarang ni 4 negara sekarang, kan, yang pecah pada 4 negara ni, Palestin, Jordan, Lebanon dan juga Syria. Itu yang dipanggil sebagai bumi Syam. Dan Rasulullah masa kecil dulu pun, kan, dia pernah dibawa oleh, kan, bapa saudaranya menuju ke Syam, kan, di mana dia orang berniaga di situ. Satu lagi perjalanan dagang orang Quraisy adalah daripada Mekah menuju ke Yaman. Dan itu yang disebut dalam Al-Quran, li ila fi Quraisy ila fihim rihlatash shita'i was-saif, kan, kerana kemudahan yang diberikan kepada orang Quraisy, iaitu kemudahan yang Allah SWT permudahkan kepada mereka, rihlatash shita'i was-saif, iaitu perjalanan pada waktu musim sejuk, perjalanan pada waktu musim panas. Salah satunya menuju ke Syam, berniaga di Syam, dan salah satunya berniaga di sebelah selatan, iaitu di sebelah Yaman. Jadi ini laluan dagang. Jadi sebab tu bila Rasulullah SAW berjaya, kan, berhijrah ataupun para sahabat berhijrah ke Madinah, Madinah itu sendiri akan menjadi ancaman kepada orang-orang Mekah dari segi ekonominya. Okay, itu satu. Kemudian yang kedua, orang Quraisy, kan, orang Quraisy adalah merupakan satu bangsa yang kuat, kan, dari segi peperangan, kan, dan juga dari segi-segi yang lain. Jarang-jarang ada, kan, orang yang boleh menandingi kehebatan orang Quraisy dalam masalah peperangan. Ya, dalam masalah peperangan. Yang boleh menandingi ni hanya beberapa kabilah saja. Di antaranya Taif. Kan, di antaranya Taif. Sebab itu Rasulullah ni bila masuk tahun ke-10, selepas daripada pengepungan tu terbuka, kan dia dikepung selama 3 tahun, kan. Bila terbuka saja kepungan tu, Rasulullah terus mencari tapak daulah. Yang pertama dia pergi adalah Taif. Kenapa dia pergi Taif? Kan, kerana Taif di situ terkumpulnya orang-orang Arab yang kuat, yang kekuatannya boleh menandingi orang-orang Quraisy, ya, dari segi ketenteraan. Ya, dari segi ketenteraan. Kemudian ada beberapa bani yang lain yang juga boleh menandingi orang-orang Quraisy. Dan di antara yang boleh menandingi orang Quraisy lagi adalah Madinah. Kan, adalah Madinah. Madinah ni jauh, kan, daripada Mekah. Kan, jauh daripada Mekah, tapi bilangannya ramai. Sebab apa bilangan penduduk di Madinah ramai? Sebab penduduk di Madinah menjadi ramai disebabkan oleh kerana kesuburan tanahnya, kan, menyebabkan orang berkumpul di situ. Kalau macam Mekah walaupun tak ramai, tak banyak tanaman, bukan tanah yang subur, tapi ada Kaabah. Ya, ada Kaabah. Oleh kerana ada Kaabah, maka orang Arab berkumpul di situ. Kan, orang Arab berkumpul di situ, walaupun di situ tidak ada tanaman yang banyak. Dan begitu juga dengan Taif. Kenapa orang berkumpul di Taif? Kan, orang berkumpul di Taif kerana di situ ada berhala paling besar. Kan, jadi orang Arab berkumpul di Taif. Tapi kenapa orang Arab berkumpul di Madinah? Berkumpul di Madinah kerana buminya yang subur. Kan, kalau kita pergi ke Mekah, Madinah pun sekarang kita boleh beza. Kan, di antara Mekah dengan Madinah sampai sekarang kita boleh beza. Mekah agak gersang, panasnya luar biasa. Tanaman tidak banyak. Kan, tanah dia memang keras. Kan, batu-batu yang keras. Batu kawasan berbukit bukau. Ya, berjalan pun penat. Ya, berjalan dekat Mekah ni memang penat. Tapi bila kita pergi dekat Madinah, buminya lebih redup. Tumbuhannya banyak, pokok-pokok banyak, ladang-ladang kurma pun banyak. Kurma-kurma yang sedap pun duduknya dekat Madinah.
Ya, dia duduk dekat Madinah. Dan suasananya lebih tenang. Ya, suasananya lebih tenang. Jadi orang berkumpul di situ dan di sekeliling tu. Sebab itu Yahudi sendiri pun memilih untuk duduk di Madinah. Yahudi sendiri memilih untuk duduk di Madinah. Jadi selain daripada ia adalah merupakan laluan dagang orang-orang Quraisy, ia juga adalah merupakan satu kawasan yang dipenuhi dengan sumber manusia yang ada potensi untuk berlawan dengan orang-orang kafir Quraisy. Jadi orang Quraisy dia takut. Kan sebab itu mereka berkumpul dan akhirnya mereka buat perbincangan. Ya, perbincangan sama ada nak tangkap dia, ya, penjarakan, kan? Wa izam kurubikal ladzina kafaru liyusbituka, kan, iaitu untuk tangkap, ikat dan kurung, kan? Au yaqtuluka, ataupun bunuh, au yukhrijuk, ataupun halau. Ya, ataupun halau. Jadi di sini berlaku, ya, perbincangan. Kalau sekiranya kita tengok apa tu? Ya, riwayat ni kan. Jadi pada masa itu Syekh Naj, kan? Syekh Naj ni iaitu seorang tua daripada Naj yang sebenarnya adalah iblis, kan, yang sebenarnya adalah iblis. Dia menyamar, lalu dia pun bagi komen satu demi satu dia komen, kan. Contohnya macam bila ada pandangan yang mengatakan kita keluarkan dan buang negeri, ya, buang negeri, ya, Syekh Naj ni dia rasionalkan balik, ya, mana dia counter balik pandangan tu. Dia kata, demi Allah, kamu tidak ada pendapat lain kah? Tidakkah kamu perhatikan bahawa Muhammad ini seorang yang patah bercakap dengan kata-katanya yang halus dan manis serta berupaya mempengaruhi dan menawan hati orang? Jika kamu berbuat demikian, kamu tidak akan selamat kerana beliau akan memasuki ke perkampungan dan pedalaman Arab yang lain. Dan setelah itu beliau akan memimpin untuk menentang dan melanyak kamu semua dan membuat apa saja yang dikendakinya. Jadi ditolak pandangan tu. Siapa yang tolak ni? Yang tolak itu iaitulah orang tua daripada Naj tadi. Ya, daripada Naj. Yang sebenarnya adalah iblis. Ya, adalah iblis. Kemudian pandangan yang kedua pula, kan, Abu Al-Bukhturi dia kata, penjarakan dalam kurungan besi, tutup pintunya dan kawal serta tengok apa akan terjadi sebagaimana berlaku ke atas penyair-penyair sebelum ini, kan, yang mana dia orang pernah ambil, kan, penyair-penyair ni kurung dalam penjara dan dia akan mati dekat situ. Jadi dia nak buat kepada Nabi Muhammad SAW pun begitu. Tapi iblis ni kata apa lagi? Dia kata, demi Allah, ini bukan pendapat yang baik. Demi Allah, kalau kamu kurungkan sedemikian rupa, pun akhirnya ceritanya akan bocor keluar dan sampai ke pengetahuan pengikutnya, kemudian mereka akan menyerang kamu. Kemudian membebaskannya daripada tangan kamu. Setelah itu akan bertambah pengikutnya. Seterusnya menghalangkan kamu semua. Pendapat ini tidak boleh dipakai. Cuba cadangkan pandangan lain. Akhirnya ada satu pandangan. Dia orang bagi pandangan, ada seorang bagi pandangan, kita bunuh. Kan, bunuh dengan cara iaitu semua orang, kan, semua kabilah menghantar seorang wakil dan mereka bunuh Rasulullah SAW. Ini pandangan daripada daripada Abu Jahal. Dia kata, aku melihat di mana setiap kabilah haruslah dipilih, kan, seorang pemuda tangkas dan lincah. Kemudian kita serahkan kepada setiap mereka sebilah pedang yang tajam untuk mereka gunakannya dengan cara mereka menetak Muhammad serentak. Maka tamatlah riwayat Muhammad dan kita pun boleh berehat. Kerana bila mereka lakukan cara ini, bererti semua kabilah bertanggungjawab dan Bani Abdul Manaf tidak terdaya untuk memerangi semua kabilah. Dan gantiannya, mereka akan berpuas hati dengan pembayaran diat. Lalu yang ini pun disetujui oleh iblis. Dan ini pandangan yang terakhir. Mana pandangan terakhir ni, Arab dia ada satu budaya. Kan? Satu budaya Arab ni, bila satu kabilah membunuh, kan, orang daripada kabilah lain, kan, maka akan berlakulah perang. Akan berlakulah perang. Kalau sekiranya, kan, kabilah yang membunuh ni meminta maaf dan diterima maafnya, maka dia kena bayar diat. Yang dia kena bayar diat. Jadi di sini dia kata, kan, kalau sekiranya, kan, seorang saja yang bunuh, kan, maka Bani Hashim dan juga Bani Muttalib akan lawan. Yang Bani Hashim, Bani Muttalib ni kabilah yang besar. Kan, bukan kabilah yang kecil. Termasuklah yang Abu Lahab ni pun daripada Bani Hashim, Bani Muttalib juga. Kan, dia satu kabilah yang besar. Sebab itu Rasulullah SAW selama sampai tahun ke-10 tu, orang tak berani menyentuh jasad dia. Kerana perlindungan daripada Bani Hashim dan juga Bani Muttalib. Yang berani sentuh jasad dia, kan, hanya Abu Lahab seorang saja. Itu pun daripada keluarga Bani Hashim dan juga Bani Muttalib. Sampailah bila Abu Talib meninggal dunia, kan, barulah dia orang berani sikit untuk menyentuh jasad Rasulullah SAW. Maknanya punya kuat, kan, pertahanan kabilah ni, kan, kuat pertahanan kabilah.
Jadi di sini dia orang ambil satu keputusan, kan? Dia kata kita kumpulkan semua kabilah, hantar seorang wakil daripada setiap kabilah, kemudian kita bunuh dia serentak. Bunuh dia serentak. Dan apabila kan Bani Abdul Manaf, iaitu Bani Abdul Manaf, Bani Hashim dan juga Bani Muttalib, kan nak balas dia tak boleh balas. Dan nak balas dia tak boleh balas. Jadi akhirnya mereka akan bersetuju untuk selesaikan dengan cara membayar diat. Nah, jadi kita bayar diat dan selesai. Habis. Nah, jadi itu pandangan daripada kan Abu Jahal, dan akhirnya Iblis pun setuju. Kan Iblis pun setuju. Jadi disebut dalam ni, dia kata, Syekh Najm kata, pendapat yang sebenar adalah sebagaimana yang disebut oleh Abu Al-Hakam. Dan aku pun berpandangan sedemikian rupa. Abu Al-Hakam adalah Abu Jahal. Namanya di zaman jahiliah adalah Abu Al-Hakam. Al-Hakam maksud dia bijaksana. Abu Al-Hakam ni maksudnya seorang yang amat bijaksana. Sebab dia memang bijaksana. Kan dia memang bijaksana. Tapi dalam Islam, ditukar namanya oleh Rasulullah SAW, ditukar kepada Abu Jahal. Kan Jahal maksudnya kejahilan. Asal namanya, gelaran yang orang Arab beri kepada dia adalah Abu Al-Hakam. Maknanya seorang yang bijaksana. Tetapi dalam Islam, ditukar. Kita tukar nama ni kepada Abu Jahal, maknanya seorang yang jahil. Kan bapa kepada kejahilan. Jadi akhirnya sidang Darun Nadwah pun sepulat suara bersetuju kan menerima cadangan yang itu. Lalu mereka pun pulang ke rumah masing-masing dengan penuh keazaman, di mana cadangan dan keputusan itu akan dilaksanakan dengan serta-merta. Okay. Jadi daripada situlah akhirnya berlakulah kan peristiwa yang insya-Allah kita akan ceritakan pada selepas ni, iaitu berkenaan tentang hijrah Rasulullah SAW, dan macam mana penghijrahan Rasulullah itu sebenarnya kan adalah suatu yang ditunggu oleh orang-orang Quraisy untuk bunuh. Ya, mana orang Quraisy ni ditunggu depan rumah Rasulullah tu, penghijrahan tu pun berlaku di situ kan, dan daripada situlah akhirnya berlaku satu komplot untuk bunuh. Kan, untuk bunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi begitu. Jadi nanti kita akan tengok pula. Ya, jadi secara umum kita tengok balik ke belakang, penghijrahan berlaku sejurus selepas daripada Bai'ah Aqabah kedua. Dalam Bai'ah Aqabah kedua sudah pun ada kan pengisytihadan terang tentang perang. Kan? Jadi isu perang ni sudah pun mula disebut sejak daripada Bai'ah Aqabah yang kedua. Selepas daripada itu berlakulah hijrah. Dan bila berlaku hijrah ni berlaku secara beransur-ansur oleh para sahabat. Para sahabat yang berbaki di Madinah, di Mekah pada masa itu 150 orang je, lebih kurang. 150 ke 170 orang. Dia tak ramai. Ya, tidak ramai. Dan mereka berhijrah seorang demi seorang secara terpecah-pecah. Sampai yang terakhir berhijrah, tinggallah Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali dan beberapa orang sahabat yang lain. Dan pada masa itulah orang Quraisy mula menyedari penghijrahan ni berlaku secara serius. Kan? Dan menyedari bahawa Madinah akan bangkit sebagai sebuah kuasa. Kan? Sebagai sebuah kuasa. Mana Rasulullah ni dah nekat bahawa dia pergi ke Madinah, dia akan tinggal di Madinah terus. Dan orang Islam pun pergi ke Madinah, maknanya ditinggalkan. Dia seolah-olah macam kita kata dia putuskan. Kan, diputuskan hubungan dengan asal usul. Kan, jadi sebab tu dianggap ini sebagai sesuatu yang bahaya. Lalu mereka pun mula merancang. Sebab Madinah adalah merupakan jalan dagang, di mana jalan untuk mereka menuju ke Syam. Kan, yang kalau sekiranya Madinah menjadi satu negara Islam, dia akan jadi satu ancaman. Kemudian begitu juga kalau sekiranya Madinah jadi negara Islam, dia ada sumber manusia yang ramai. Sumber manusia yang ramai, yang daripada situ dia orang akan bina kekuatan untuk memerangi orang-orang Quraisy. Dan memang terbukti. Kan, memang terbukti orang Quraisy dia cuma boleh bertahan melawan kan orang-orang Islam di Madinah selama 5 tahun saja. 5 tahun je. Habis tahun kelima habis. Masuk perang Khandaq, kan? Masuk perang Khandaq, orang-orang Madinah dah tak mampu dikalahkan. Sebab itu bila masuk saja perang Khandaq, Rasulullah kata, al-an naghzuhum wala yaghzuna. Sekarang kita pula serang mereka dan bukan mereka yang menyerang kita. Jadi maknanya orang Quraisy cuma mampu untuk berperang dengan orang Islam dalam 5 tahun saja. Lepas tu habis. Kan, lepas tu mereka habis. Jadi memang betul kelahan mereka bahawa Madinah akan muncul sebagai satu kuasa yang akan mengalahkan Mekah. Dan rupanya tak lama. 5 tahun saja mereka dah. Jadi kemudian berlakulah penghijrahan Rasulullah SAW. Saya nak cerita sikit saja, kan, insyaAllah kita detail kita akan cerita dalam siri pengajian yang akan datang. Hijrah Rasulullah SAW ni adalah merupakan satu yang cukup membuktikan kan betapa Islam ni adalah merupakan satu agama asbab musabab. Kan, sebab kadang-kadang kalau disalah fahami, kan, orang akan faham bahawa Islam ni adalah merupakan satu agama yang benar
kan di sisi Allah SWT, lalu Allah akan tolong. Tapi bila kita tengok peristiwa hijrah, kan kita dapati bahawa peristiwa hijrah itu sendiri berlaku dengan penuh strategi. Mana Rasulullah SAW dia bukan main tawakal dan keluar. Tidak begitu. Kan? Dia keluar pada waktu tertentu. Kan? Ketika mana dia menyampaikan kepada Sayyidina Abu Bakar berita bahawa Allah membenarkan kepada dia berhijrah, dia minta kepada Sayyidina Abu Bakar untuk keluarkan daripada tempat mereka berbincang ni semua orang, termasuk anak-anak Sayyidina Abu Bakar sendiri. Dan kemudian keluarnya pada waktu malam, diletakkan Sayyidina Ali kan di pembaringannya, kan supaya orang Quraisy kan tak perasan bahawa dalam rumah tu dah kosong. Kan. Kemudian dia bergerak menuju ke sebelah selatan dulu, kan, bukan terus ke sebelah utara. Kan. Kemudian duduk kan di Gua Sur selama beberapa hari untuk memastikan bahawa kan tidak lagi berlaku kan jejak, kan, maknanya orang tak kejar. Daripada Mekah pergi ke Gua Sur, kalau sekiranya kita pergi Mekah, kita tengok perjalanan tu bukannya dekat, jauh. Kan, satu perjalanan yang jauh. Kan, Gua Sur tu sekarang ni di satu tempat kan dekat Mekah ni dipanggil sebagai Hayu Al-Hijrah. Kan, Hayu Al-Hijrah maknanya kawasan hijrah. Masih lagi duduk dekat kawasan Tanah Arab. Kan, Hayu Al-Hijrah. Jadi turun kan ke sebelah selatan, bukan terus naik ke Madinah. Kan, kemudian daripada situ ada penggembala kambing yang jalan di belakang diorang. Apa tujuan dia? Untuk menghapuskan kesan-kesan tapak kaki. Mana begitu teliti. Kan? Begitu telitinya dia punya perancangan. Kemudian ada orang yang ditugaskan untuk membawa susu. Ada orang ditugaskan untuk membawa makanan. Ada orang ditugaskan untuk membawa perkhabaran setiap hari. Kan, kepada Rasulullah SAW sebelum daripada Rasulullah menyambung perjalanan pergi ke Madinah. Kemudian Rasulullah menggunakan seorang pakar perjalanan, walaupun masih musyrik masa itu, kan, orang musyrik, tapi dia memang pakar dan dia dipercayai mana pemilihan yang tepat dan dia tahu. Kan, sebab itu kalau kita tengok perjalanan Rasulullah ni, jalan menuju ke Madinah ni, dia jalan dia begitu, Rasulullah dipusing ikut jalan lain, bukan laluan yang biasa. Mana route itu sendiri pun bukan route yang biasa. Maknanya Rasulullah ambil segala asbab-musabab. Tapi, cuba tengok di sini juga satu benda lain. Takdir Allah SWT, kan? Takdir Allah SWT ni menunjukkan bahawa manusia, kan, buat apa pun akhirnya Allah SWT juga yang akan menentukan. Sebab itu, dengan segala usaha yang Rasulullah buat, dengan segala strategi yang begitu teliti, akhirnya Rasulullah berjaya tak dijejak. Berjaya juga. Dijejak oleh Suraqah bin Malik. Kan? Berjaya dijejak oleh Suraqah bin Malik. Jadi Rasulullah dah buat segala benda, kan, supaya dia selamat perjalanan, tidak dijejak. Tapi akhirnya dijejak juga oleh Suraqah bin Malik. Dan pada masa itulah datangnya pertolongan Allah SWT, di mana kuda Suraqah bin Malik tidak mampu untuk bergerak, sebaliknya terus jatuh. Kan. Dan akhirnya Suraqah bin Malik pun selepas daripada peristiwa itu masuk Islam. Kan. Dan di situ juga ada, kan, suatu yang Allah janji. Kan, di mana Rasulullah sebut kepada Suraqah bin Malik, kan, aku akan hadiahkan kepada kamu apa tu? Dia panggil suara Kisra. Suara Kisra ni kita anggap macam alat kebesaran, kan, Maharaja Parsi. Kan, dia punya tengkolok ke apa, wallahu alam. Kan, tapi maknanya alat kebesaran Maharaja Parsi. Dalam peristiwa hijrah, kan, Mekah dah lepas. Orang sedang mencari Rasulullah, kan, dan kemudian diupah kepada siapa yang dapat membunuh Rasulullah, hidup atau mati 100 ekor unta. Kan, dan pada masa itu Madinah masih tak nampak lagi. Apa yang akan berlaku di Madinah masih tak tahu. Tapi Rasulullah kata apa kepada Suraqah bin Malik? Kan, dia kata, aku akan hadiahkan kepada kamu, kan, alat kebesaran ataupun kita katalah dia punya mahkota Raja Parsi. Parsi pada masa itu adalah satu empire. Empire dekat dunia masa itu yang besar dua. Empire Rom dan juga Empire Parsi. Parsi ni bukan dekat Iran saja. Masuk Parsi ni Farsi, Iran, termasuklah Afghanistan, termasuklah sebahagian daripada India, termasuklah bumi Iraq. Ya, termasuk bumi Iraq. Iraq tu sendiri sebenarnya bukan negara Arab. Iraq tu adalah negara Majusi, beragama Majusi, dan mereka tidak bertutur menggunakan bahasa Arab. Kan, jadi besar empire tu. Dan Rasulullah janjikan itu kepada Suraqah bin Malik dalam peristiwa hijrah yang Mekah dah tinggal, Madinah masih lagi belum nampak, dan apa yang akan berlaku wallahu alam. Tapi janji Allah SWT adalah merupakan satu janji yang benar. Bila Rasulullah sebut itu memang janji Allah, dan berlaku tak benda itu berlaku. Kan, di zaman Sayyidina Umar berlaku pembukaan Al-Qadisiyah. Kan, berlaku perang Al-Qadisiyah, lalu jatuhlah kerajaan Farsi, kan, di tangan Sayyidina Umar.
kan, dengan ketuanya pada masa itu Sa'ad bin Abi Waqqas. Sayyidina Ali sendiri pun ada berperang kan dalam perang Qadisiyah. Perang Qadisiyah di antara perang-perang yang besar dalam sejarah Islam. Dan selepas berlaku perang tersebut, diambil mahkota tu, disampaikan kepada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar dapat mahkota itu, terus dipanggil Suraqah bin Malik, lalu diserahkan kepada Suraqah bin Malik. Jadi cuba tengok cerita dakwah Rasulullah SAW ni, dia dipenuhi dengan usaha asbab musabab. Kemudian dipenuhi juga dengan pertolongan-pertolongan daripada Allah SWT. Dan dipenuhi juga dengan janji-janji kemenangan pada masa akan datang. Jadi kalau kita kiaskan kepada apa yang kita ada sekarang ni, pun benda yang sama juga. Kan? Kita tengok suasana sekarang kan. Kalau sekiranya kita kata siapa kuasai dunia? Yahudi dan segala sekutunya. Macam mana cara kita nak bebaskan kan dunia daripada cengkaman Yahudi? Nampak cara tak? Tak nampak cara. Sama juga macam Rasulullah SAW ketika mana dia mula berdakwah, orang masuk Islam sikit. Kan? Masuk tahun ketiga, yang baru masuk Islam masa itu baru dalam 75 orang. Ya, baru 75 orang. 13 tahun berdakwah, baru 350 orang. Kan? Dalam keadaan yang amat do'if. Kan, dalam keadaan yang amat do'if. Tapi janji, kan, Allah SWT adalah merupakan satu janji yang benar. Jadi sebab tu, kita di sini pun macam tu juga. Allah janji kan bahawa dunia akan balik kepada Islam. Ya, sebab memang Allah janji dalam hadis Rasulullah SAW sebut kan bahawa kiamat tidak akan berlaku sampailah orang Yahudi ini dikeluarkan kan daripada bumi Palestin dan dibunuh. Kan, mana berlaku perang di antara orang Islam dan juga orang Yahudi, dan orang Islam menang. Kan, orang Islam akan menang dan dunia akan kembali aman. Itu semua banyak hadis-hadis yang ceritakan. Jadi tanggungjawab manusia adalah berusaha menggunakan segala kudrat kan, dan juga ambil segala asbab musabab. Selepas itu baru datang pertolongan daripada Allah SWT. Bila kita tengok suasana yang ada sekarang, kadang-kadang kita boleh jadi rasa macam kecewa sebab tak tahu nak buat apa. Kalau kita tanya kepada diri kita lah, cuma bincang malam ni dalam surau, dalam masjid ni, kita nak mula dari mana? Ya, nak mula dari mana? Nak mula dari mana pun kita akan jadi keliru. Kan, disebabkan oleh kerana suasana yang teramat dahsyat yang berlaku sekarang. Tapi kalau kita ambil penunjuk Rasulullah, ambil asbab musabab macam Rasulullah buat, bina orang kan, sabar kan, bina lagi manusia lagi, sabar kan, kemudian dakwah, sampaikan lagi, sabar kan, kemudian bina kekuatan kan, cari tapak daulah, kemudian bina lagi kekuatan ekonomi. Bila dekat Madinah pun Rasulullah bina kekuatan ekonomi, Rasulullah bina kekuatan politik, Rasulullah bina kekuatan ketenteraan. Ambil segala asbab musabab. Dan kemudian, barulah Allah SWT bagi pertolongan. Dalam perang Badar, Allah bagi pertolongan. Dalam perang Khandaq, Allah SWT bagi pertolongan. Rasulullah ambil segala asbab musabab. Kalau nak kira dari segi logik, kelengkapan yang ada pada orang Quraisy berkali ganda lebih kuat daripada apa yang ada pada orang Islam. Dalam perang Badar, 1,000 orang Quraisy. Semua tu pahlawan-pahlawan. Kan? Dalam perang Badar juga, orang Islam cuma 313 orang yang datang dalam keadaan tidak bersedia. Tidak bersedia. Dari segi logik akal, habis orang Islam. Mana dari segi kelengkapan apa semua memang tak terlawan. Kan, tidak terlawan. Tapi kenapa orang Islam menang? Sebab orang Islam telah mengambil asbab musabab semaksima yang mungkin. Ya, semaksima yang mungkin. Jadi bila maksima tu, sebab itu dalam Al-Quran disebut hatta idza ta'asar rusul wa dhannu annahum qad kuzibu ja'ahum nasruna. Sehinggalah rasul ini merasa bahawa mereka telah kecewa dan mereka berasa bahawa mereka didustakan. Maknanya tak ada lagi orang menerima dakwah mereka. Maknanya mereka dah buat semua benda dan rasa bahawa tak boleh pergi dah. Pada masa itu apa akan berlaku? Pada masa itu Allah SWT sebut ja'ahum nasruna. Pada masa itu datanglah kemenangan daripada kami. Kan? Kemenangan itu datang, pertolongan itu datang setelah manusia menggunakan segala maksima tenaga yang ada pada dia dan segala upayanya. Kan? Sama juga macam kita. Kenapa hari ini kita tak menang-menang juga? Kan? Sebab kita tak sampai maksima lagi. Allah SWT sebut dalam Al-Quran, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Kan? Buatlah persiapan untuk menghadapi mereka, kan? Semaksima yang kamu mampu. Mastata'tum, semaksima yang kamu mampu, kumpulkan min quwwah. Min quwwah maksudnya kumpulkan sebahagian kekuatan. Kan? Bukannya keseluruhan kekuatan. Mana musuh sekarang dia kuasai nuklear, dia kuasai angkasa, dia kuasai darat, dia kuasai laut, dia kuasai cyber, dia kuasai segala-galanya. Kan? Dia kuasai ekonomi, emas semua dekat dia, kekayaan semua dekat dia. Apa yang ada pada kita? Kita kumpul kekuatan sampai mana pun takkan mampu mencapai kekuatan dia. Sebab itu Allah SWT sebut dalam Al-Quran, min quwwah. Min quwwah maksudnya sebahagian daripada kekuatan.
Bukan keseluruhan kekuatan yang dimiliki oleh musuh. Sebahagian daripada kekuatan itu saja. Kumpulkan. Tetapi satu syarat dia iaitu semaksima yang mungkin. Kan? Mastata' tu maksud dia semaksima yang mungkin. Semampu yang kamu mungkin. Semampu yang kamu mungkin tu yang masih tak selesai lagi. Abdul Azam, Syekh Mujahidin di Afghanistan, dia orang Palestin tapi berjihad di Afghanistan tahun 80-an dulu dan syahid. Dia menafsirkan apa yang dimaksudkan dengan semaksima yang mungkin. Mana buat persiapan semaksima yang mungkin. Dia bagi satu latihan amali, kan, praktikal. Dia panggil orang Islam, beberapa orang mujahidin pada masa itu, dia suruh berlari. Dia orang pun berlari, mengelilingi padang. Pusing, tak larat. Bila tak larat, seorang demi seorang keluar daripada padang. Ya, keluar daripada padang sebab dah tak larat dah. Kaki dah lenguh, kepala dah pening, badan dah panas. Kan? Jadi seorang demi seorang keluar. Sampai akhirnya tinggal dia seorang. Dia masih lagi berlari. Masih lagi berlari. Orang dah semua dah keletihan dah tak larat dah. Kan, tak larat. Tapi dia masih berlari sampai pengsan. Lalu orang pun ambil dia. Kan? Kemudian apabila dia sedar, kan, dia kata apa? Inilah yang dimaksudkan oleh Allah SWT, mastata'tum. Semaksima kemampuan kamu. Kan? Jadi semaksima kemampuan tu maksud dia apa? Maksud dia sampai pengsan tu. Kan? Kadang kita tafsirkan semaksima ni maknanya kita lari mengah duduk tepi. Kan? Maknanya itu kita kata itulah maksima. Tapi Abdullah Azam kata maksima tu maksudnya sampai pengsan. Kan? Pada masa itulah baru datang kemenangan daripada Allah SWT. Sebab dalam sejarah pun kita tengok macam tu. Dalam perang Ain Jalut ketika orang Islam lawan Mongol. Mongol satu pasukan tentera yang kuat. Kan? Dia berperang dengan orang Islam. Kan? Datang daripada sebelah timur. Berjalan menuju ke Baghdad. Dalam perjalanan mengambil masa 40 tahun. Dalam masa 40 tahun tu, satu demi satu negara Islam dia serang. Dan dia tak kalah. Dia tidak pernah kalah. Kan? Selama 40 tahun melawan tentera Islam. Mana kuatnya dia. Kan? Sampai Baghdad habis. Kan? Berapa orang mati? Kalau ikut catatan bahasa ahli Nadwi, dia kata 1,800,000 orang mati dibunuh oleh orang Mongol. Kan? Dalam kejatuhan Islam di zaman Baghdad tu. Tapi macam mana orang Islam boleh menang lawan Mongol 2 tahun lepas tu? Kan? Caranya adalah semaksima yang mungkin. Kan? Kalau kita tengok dari segi impak, ketika mana dia orang impak, yang berjaya lawan ni tentera Mesir. Mesir pada masa itu berada dalam keadaan yang miskin. Kan? Berada dalam keadaan miskin. Tapi apa yang panglima-panglima Islam dan juga kerajaan buat pada masa itu? Mereka minta semua panglima Islam dan semua menteri, semua orang kerajaan ni, infak harta sampai ke peringkat tali pinggang pun kena bagi. Kan? Tali pinggang kena bagi. Mana tanda tali pinggang? Kan? Tali pinggang pun kena bagi. Maknanya cukup pakai apa yang boleh dipakai saja. Dah cukup. Yang lain semua infak untuk pergi perang. Dan pada masa itu akhirnya dia orang menang. Dan kemenangan yang luar biasa. Mongol ni sekali perang, dia tak akan berundur. Itu kelebihan daripada Mongol. Jadi sama ada perang tu sampai dia menang ataupun sampai dia mati semua sekali. Selagi ada seorang, dia tak akan lari. Mongol ni bukan jenis lari daripada medan perang. Walaupun dah 2 orang, 3 orang, dia akan perang juga. Jadi sebab itu dalam peperangan ni, setakat yang saya baca, satu peperangan yang mati semua musuh di tanggungan umat Islam adalah perang lawan Mongol. Dalam perang Ain Jalut. Sebab Mongol tak lari. Kan? Jadi orang Islam serang dia sampai semua tentera Mongol ni mati. Kan? Tapi macam mana orang Islam boleh buat tu? Maknanya satu orang kata semaksima. Sama juga macam sejarah pembukaan Konstantinopel kan. Macam mana orang Islam boleh menang? Di antaranya sebab strategi perang kan memindahkan kapal pergi ke seberang. Kan? Maknanya sekarang dia orang tak boleh ke depan lah. Tak boleh nak dekat dengan kota tu sebab apa? Sebab ada rantai. Rantai menyeberangi laut. Jadi kapal tak boleh masuk. Kan? Jadi dia nak pergi ke seberang je. Sebelah ni je. Jadi apa dia orang buat? Dia orang angkat kapal naik bukit, turun balik ke sebelah sini. Kan? Maknanya dia tak boleh lalu. Kan? Sebab besi tu pun besar. Rantai tu besar. Tuan-tuan kalau pergi dekat Museum Tentera dekat Istanbul, boleh tengok. Besi tu besar. Rantai tu besar. Kan? Dan memang kapal tak boleh lalu. Kan? Memang kapal tak boleh lalu. Jadi apa dia orang buat? Dia orang pergi ke seberang ni. Kan? Dengan cara bawa kapal perang, naik atas bukit. Kan? Turun balik. Kan? Berapa biji? Kan? Ada sejarah kata 72 biji kapal perang. Bukan perahu. Kan? Bukan kayak. 72 biji kapal perang. Disembelih binatang, dicabut kulitnya kan untuk dijadikan sebagai alas supaya laju, supaya boleh bergerak kapal-kapal tu. Kan? Ditarah
kan, dia tarah pokok semua kan, kemudian dia letakkan kulit-kulit binatang ni supaya boleh diluncurkan kapal. 72 biji buah kapal dalam masa berapa jam? Dalam masa 1 malam. Sebelum matahari terbenam, semua kapal dah sampai kat sebelah. Jadi maknanya semaksimal yang mungkin, dan pada masa itu baru orang Islam menang. Dan itu hari ke berapa? Itu dah masuk hari ke-53. Kan, dah masuk hari ke-53, serangan terhadap Konstantinopel tak menemui jalan untuk menang. Tapi bila sampai peringkat dia orang buat satu benda yang luar biasa ni, kan, akhirnya menang. Kan, jadi begitu juga dengan kita. Jadi dalam peristiwa hijrah nanti kita akan tengok, Islam ni sebenarnya memang agama asbab musabab. Allah akan bantu orang Islam hanya selepas orang Islam buat apa yang Allah SWT suruh. Sebab tu dalam Quran Allah SWT sebut, wa in uttum udna. Kalau sekiranya kamu kembali, kan, mana kembali kepada jihad, kembali kepada Quran, kembali kepada hadis, udna, kami akan kembali memenangkan kamu. Intan surullah yang surkum. Kalau sekiranya kamu bantu agama Allah, berjuang ke agama Allah, maka kami akan bantu, Allah SWT akan bantu kamu. Jadi wallahu alam bisawab. Yang baik datang dari Allah SWT, yang buruk datang dari kelemahan diri saya sendiri. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr. Ila allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.